kalau dorang cakap yang saya buat kelas, saya meninggalkan dorang, sebenarnya tidak. Dorang yang lambat masuk. Oke? Alright. So kelas untuk hari ini kita akan sambung teori yang ketiga dalam subjek ethics and moral ya. Oke? Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, setakat ini siapa yang masih lagi blur-blur, siapa lagi masih yang tak paham subjek ini pasal apa? Nah, sekarang ini tidak perlu malu lah, 4 orang saja kita ada. And then kalau saya tidak silap semua DC kan? DC kah semua? Ada siapa-siapa lagi yang masih keliru pasal subjek ini? Ada soalan yang kamu tanya? Mungkin kalau sebelum ini kamu malu-malu mau tanya pasal terlampau ramai pelajar kan? Nah, jadi sekarang ini kita just 4 orang saja. So, ada apa-apa soalan berkaitan dengan subjek ini? Ataupun masih lagi ada benda yang kamu tidak paham pasal subjek ini? Ada? Saya perlukan kamu punya feedback kah? Saya perlukan kamu punya maklum balas. Tidak, sir. Oke, Balkis bilang tidak. Elisa, Vivarina, oke, selamat datang. Nur Fitri, Muhammad Nasir. Oke, kami just baru mau mula lah. Just mau bagi tahu ada beberapa pengumuman yang saya buat tadi. Oke, tidak juga Vivarina, thank you. Elisa pun oke. Subjek ini masalah apa, sir? Saya bingung sikit. Oke, sekejap Elisa. Sebelum saya jawab persoalan gue tuh, saya mau bagi tahu dulu yang baru masuk, Nur Fitri dengan Metal C. Saya mau tanya lo si Nur Fitri ini. Kamu datang kelas face to face kah online? Nur Fitri. Kamu datang kelas face to face kah online nanti? Ataupun kamu teruskan online saja? Online kali, sir. Oke, kalau online kali, saya ada bagi tahu tadi, yang pelajar-pelajar yang online, kemungkinan besar kelas kamu akan dibuat malam dan saya akan kumpul kamu sekali dengan yang senior-senior tuh, yang kelas online malam lah. Masa jam 9 sampai jam 11. Malam, oke. Yang siang itu saya stok, saya simpan untuk pelajar-pelajar yang datang face to face, oke. Metal C face to face kah? Metal C, kamu face to face kah? Kamu akan datang college kah next week? Ya, sir, sebab saya di asrama. Oke, so Metal C akan masuk face to face lah. Oke, Matthew, morning, selamat pagi. Oke, selamat datang ke kelas. Saya baru buat tadi announcement. Mana-mana pelajar yang online ataupun face to face. Oke, selamat pagi Matthew. Yang face to face tidak apa-apa lah, kamu just datang ikut jadwal. Yang online pula kamu akan masuk kelas malam lah. Kelas malam jam 9 sampai 11 hari dan masa confirm 9-11, cuma hari itu nanti saya akan bagi tahu lah hari berapa. Jadi yang teruskan online tuh ready saja, steady saja, oke. Yang face to face tidak masalah, just datang ikut jadwal. Oke. Alright, itu saya punya pengumuman. And sekarang nih si tanya saya, Elisa tanya saya tadi, dia tanya subjek nih pasal apa, dia bilang. Oke, subjek ini pasal apa, saya bingung sedikit. Oke, sebelum saya jawab soalan kau, subjek ini pasal apa, saya mau tahu bahagian mana yang kau bingung. Setakat yang kita belajar nih, di bahagian mana yang kau bingung? Elisa, it's okay. Tidak perlu malu ke apa kita juga nih. Oke, kalau mau belajar tidak boleh malu. So, bahagian mana yang kau bingung nih, Elisa? Yang saya mau tahu itulah dulu, baru saya boleh jawab persoalan itu. Bagian mana yang kau bingung? Sebelah mana yang kau bingung nih? Bagian mana? Maksud saya di topik kah? Ataupun yang pasal subjek nih? Ada yang masih kau tidak paham, bagian mana saya perlu tahu lah. Barulah saya boleh kasih explain. Oke, bagian mana Elisa? Bagian mana yang kau bingung? Bukan juga semua. Ya, saya mau tanya subjek ini pasal apa, berkenaan dengan apa? Oke, alright. Secara umumnya subjek ini adalah berkaitan dengan etika dan juga moral.
Okay, seperti yang kita sudah tahu, maksud etika saya sudah bagi tahu tadi. Sebelum ni kita sudah bincang, the meaning of ethics is the cause of our action, ataupun sebab kepada kita punya tindakan itulah. Okay, dan etika ni boleh diartikan sebagai salah satu peraturan, undang-undang ataupun panduan yang disediakan untuk kita supaya kita ikut etika tu, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Okay, lepas tu moral pula. Okey, moral pula maksudnya adalah kesan daripada tindakan kita ataupun nilai daripada tindakan kita, sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak. Okey, so the values of our action much more on moral lah. Okey, jadi untuk kamu mempelajari subjek ethics and moral ni, penyebab kepada tindakan kamu tu sama ada betul ataupun tidak, iaitu etika, dan juga kesan kepada tindakan kamu sama ada tindakan kamu itu betul ataupun salah daripada nilai itu, kita menggunakan satu alat. Okay, satu alat yang digunakan untuk mengkaji etika dan moral ni lah. Dan nama alat tu adalah teori. Okay, apa tu teori? Teori itu adalah idea yang kita gunakan ataupun yang kita pakai ataupun yang kita ambil ataupun andaian orang-orang yang bijak pandai ni, okay, yang kita gunakan, yang pakar dalam bidang ni, yang kita gunakan untuk menerangkan ataupun mengetahui dengan lebih mendalam benda yang kita ingin tahu. Okay, jadi itu nama dia teori. Itu nama dia teori ya, yang ada ism-ism di belakang itu. Okey. Jadi yang teori pertama, teori pertama kita belajar pasal cultural relativism. Okey. So dalam cultural relativism teori ini, kita mau tahu yang ethics ni, undang-undang ni dibuat oleh siapa? Dari mana datangnya undang-undang ni? Siapa yang tentukan kita ni betul ataupun tidak? Itu sebabnya contoh-contoh dalam teori pertama tu. So teori pertama berkaitan dengan CR, cultural relativism. Okey. Dalam teori ini, idea ini menyatakan bahawa segala bentuk etika, panduan undang-undang semua tu etika tu dibuat berdasarkan kepada budaya ataupun adat lah. Ingat tu, yang perkataan topik nombor 1 tu, teori pertama cultural relativism diambil daripada perkataan culture. Apa maksud culture dalam bahasa Melayu? Maksud culture ialah budaya. Okay? So automatically kamu akan fikir kalau kamu nampak perkataan culture ni ataupun teori cultural relativism ni dalam otak kamu, terus kamu set cultural relativism teori pertama diambil daripada perkataan culture. Maksud culture ni ialah adat ataupun budaya. Okay? Adat ataupun budaya masyarakat kah, bangsa kah yang tinggal di sesuatu kawasan tu. Okey, satu kawasan ataupun sesuatu tempat, sesuatu negeri kah, sesuatu negara. Jadi dalam teori pertama tu, ia menerangkan bahawa segala bentuk etika tu, panduan undang-undang semua tu adalah berdasarkan kepada adat dan juga budaya bangsa. Okey, adat dan juga budaya bangsa ataupun adat dan budaya masyarakat yang tinggal di sesebuah wilayah kah, sesebuah negeri kah, sesebuah kawasan tu, itulah yang menentukan majoriti dia. Kalau semua orang ikut, kita kena ikutlah. Okey, kalau contoh dia kalau macam di Sabah ni, macam kau Elisa, kau ada kau punya bangsa sendiri, okey, maybe lah, just maybe kau ni berbangsa dusun. Jadi kamu ni yang berbangsa dusun ni, kalau mengikut teori cultural relativism, apa yang bangsa dusun tu buat, kira-kira lah sama ada adat perkawinan ke, adat orang meninggal ke apa semua tu, kamu kena ikut. Kalau kamu ikut, kamu buat benda yang betul. Kalau kamu tidak ikut, kamu membuat sesuatu kesalahan. Pasal apa? Pasal dalam teori pertama ni menyatakan bahawa segala bentuk etika tu datang daripada adat dan juga budaya masyarakat yang tinggal di sesebuah kawasan ataupun bangsa lah. Okey, contoh lagi itu teori yang pertama. Lepas tu teori yang kedua pula berkaitan dengan subjektivism. Yang sebelum ni lah, last week kita belajar tu. Apa tu subjektivism? Subjektivism teori yang kedua ni, ia menerangkan bahawa teori ini menerangkan bahawa ethics tu dibuat ataupun undang-undang, peraturan, apalagi panduan semua tu, ethics tu adalah berdasarkan kepada pandangan individu. Okey, pandangan individual. Jadi ingat perkataan subjektivism tu. Okey, subjektivism datang daripada perkataan subjektif. Okey, maksud subjektif ni ialah keinginan ataupun minat seseorang itu terhadap sesuatu benda tu. Okey, sebagai contoh, subjektivism teori ini ia bergantung kepada individu. Okey, ia bergantung kepada individu. Sebagai satu contoh, mencuri adalah salah.
Kan, betul kan? Mencuri adalah salah. Semua orang cakap yang mencuri itu salah. Kira-kira lah masyarakat ke, budaya ke, mana-mana negara cakap yang kau mencuri itu adalah satu kesalahan. Kenapa? Pasal kau mengambil hak orang lain. Tidak ada agama, tidak ada negara yang mengatakan kita boleh mencuri ya. Termasuklah mencuri boyfriend ataupun girlfriend orang. Okay, so itu adalah benda yang salah lah. Pasal kau mengambil hak orang lain yang bukan milik kau. Oke, jadi dalam subjektivism teori ini, si individu ni, orang ni, dia tahu benda tu salah, tapi dia buat juga. Dia buat juga, kenapa dia buat tu? Bukan pasal dia tak tahu benda tu betul ataupun tidak. Tidak, tapi disebabkan oleh keinginan dia mau buat benda tu. Mungkin hobi dia mencuri, ataupun dia rasa yang mencuri itu memberikan perasaan yang baik kepada diri dia. Jadi, dia buatlah, dia mencurilah. So, dalam teori subjektivism, orang yang mencuri itu tidak salah. Kenapa? Pasal ethics is based on individual. So itu adalah teori yang kedua lah yang kita belajar setakat ni. Dua teori ni, cultural relativism dengan subjektivism. So hari ini akan ada satu teori yang baru lagi, teori secara amna. Elisa, boleh faham? Do you understand? Ia berkaitan dengan kelakuan manusia, undang-undang, apa nilai-nilai yang baik yang perlu ada dalam diri kita. Dia ada gabungan dua, etika dan juga moral. Tapi untuk permulaan ni kita just kaji dari mana datangnya ethics tu, dari mana datangnya panduan undang-undang tu, siapa yang tentukan undang-undang semua tu, apa contoh-contoh dia, orang-orang yang macam begini ni. Kenapa yang ada juga jenis manusia yang tidak pandai dengar cakap, sudah kena pergi undang-undang dia tidak mau ikut. Contoh dia begitulah. Boleh faham, Elisa? Adakah jelas? Right. Yang lain macam mana? Jangan malu-malu. Vivarina, Balkis, Fitri, boleh faham? Subjek ni pasal apa? Juga sir. Thank you, Matthew. Bagus juga lah tadi si Elisa dia tanya saya soalan tu. So saya ulang balik supaya kamu boleh, orang bilang kamu boleh ingatlah, kamu tahu yang subjek ni pasal apa. Itu sebabnya last week kamu belajar pasal orang yang jahat dalam subjektivism tu, teori yang kedua tu. Orang-orang yang tidak, orang-orang yang menentukan etika orang sendiri. Dia tak peduli yang benda tu betul ke silap, yang penting dia buat apa yang dia suka. Macam saya sudah bagi tahu, orang Sabah bilang bantingal loh. Orang Sabah bilang bantingal. Orang yang tidak pandai dengar cakap ataupun keras kepala. Sudah dia tahu benda itu salah, dia mau buat juga. Kenapa? Pasal dia suka buat benda itu lah. Dia tak boleh yang ikut arahan orang ke apa semua tu. Alright, so itu adalah teori yang kedua. Jelas kelas? Boleh faham? Kalau ada apa-apa soalan lagi mau tanya? Kalau tidak kita teruskan saja untuk topik nomor 3. So hari ini ada sedikit berbeza sedikit dengan topik-topik sebelum ni. Untuk yang topik hari ini dia ada sedikit sensitif, dia ada sedikit isu yang sensitif. So saya harap kamu tidak bawa keluar, kita punya cerita ni dalam sini-sini sajalah. And one more thing, kalau boleh saya mau kamu saya mau ada sedikit interaksi lah. I want some interaction between us. Saya mau ada sedikit interaksi di antara saya dengan kamu. Tidak apa yang perlu dimalukan dalam kelas ni. So untuk menjadikan lebih supaya kamu lebih paham, lebih banyak interaksi di antara kita. So itu saya punya apa yang saya request sama kamu. Barulah macam basic sedikit kelas tu. Saya rasa banyak yang dah dapat masuk ni yang kebanyakan pakai DG ni. Macam DG saya dengar-dengar ada masalah lain. Alright. So topik pada hari ini ada sedikit sensitif di mana dia mempunyai kaitan dengan keagamaan lah. Dengan keagamaan hari ini. Jadi saya harap kamu open dan tidak terlalu panik ke apa. Kita just kita mau belajar, so benda ni biar dalam kelas ni saja. Sebelum tu, hai Kristi, morning, selamat pagi. Morning, sir. Kau macam mana nanti? Kau face to face ke online? Mungkin saya online dulu nih, sir, sebab saya di kampung. Kamu datang college kan nanti? Ya mungkin lah selepas 1 minggu buka sekolah, buka college gitu saya pergi.
Oh, okay. Alright, very good. Saya ingat tidak datang lah. Okay, so saya sudah bagi tahu tadi, starting next week, kalau saya tidak silap next week start masuk sudah pelajar kan? Mula sudah kelas face to face. So saya akan buat satu kelas online, satu kelas online malam kepada pelajar yang lambat masuk kan nanti ataupun meneruskan kelas melalui online. Saya akan buat kelas malam lah yang online lah. Yang face to face just ikut jadwal saja. Alright. So itu saya punya pengumuman tadi ya, Kristi. Dan hari ini kita akan masuk ke topik nomor 3. Topik nomor 3 dalam ethics and moral ni. Dan topik hari ini berkaitan dengan supernaturalism. Supernaturalism. So ini adalah topik pada hari ini berkaitan dengan supernaturalism. Teori yang ketiga ataupun idea yang ketiga dalam kita mengkaji etika dan moralnya. Kita mau tahu siapa yang buat etik ni, siapa yang menentukan undang-undang semua itulah. So kita akan tengok teori yang ketiga ni, supernaturalism. Apa ni supernaturalism? Sebelum tu kita tengok learning outcomes. Apa hasil pembelajarannya? So dalam topik pada hari ini, para pelajar akan dapat belajar teori ketiga dalam ethics, iaitu supernaturalism. Alright, supernaturalism ni, teori ni, nama dia datang daripada satu perkataan yang dinamakan sebagai supernatural. Apa maksud supernatural ni? Maksud supernatural ialah satu benda yang tidak dapat dijelaskan ataupun kita tidak dapat lihat benda. We are unable to see the things, but we believe that the things exist. Apa contoh dia? Apa contoh benda-benda yang supernatural? Kita percaya yang Kristi? Apa? Hantu ya. Ya. Salah satu benda supernatural ni ataupun apa dalam bahasa Melayu ni, yang di luar biasa ni, benda yang luar biasa ataupun benda yang pelik ni, mistik ni, salah satu contoh dia adalah hantu. Hantu, kita percaya yang hantu itu wujud. Tapi saya mau tanya kamu, pernahkah kamu nampak hantu? Saya ada satu soalan. Kamu pernah nampak hantu kah? Maksud nampak hantu yang betul-betul nampak lah, bukan kamu yang jadi hantu tu. Maksud hantu ni lain, selain daripada hantu yang betul-betul, ada juga manusia yang menjadi hantu, manusia yang nakal lah. Si Belkis bilang pernah, yang lain pernah nampak. Kristi pun bilang pernah, tidak pernah. Elisa bilang tidak. Jadi tidak, Fitri pun bilang tidak. Tio bilang belum. Joey pernah nampak? Enggak. Tidak pernah nampak juga. Jadi ini adalah satu contoh supernatural lah. Supernatural ni adalah benda yang kita percaya benda itu ada, tapi kita tidak pernah nampak. Cuma mungkin kita boleh rasa dengan benda itu lah. So contoh sudah diberikan tadi, iaitu hantu. Kita tidak pernah nampak hantu. Ada yang pernah nampak, so it's okay lah kalau orang percaya. Tapi ada orang yang tidak pernah nampak benda itu, tapi orang masih percaya dan orang masih takut juga. Mungkin juga disebabkan oleh kesan terlalu melihat bayang-bayang hantu apa semua itulah. Jadi orang pun takut mau tengok tu kan, terbayang-bayang di otak orang, so orang pun nampak macam benda tu betul-betul wujud lah. So itu maksud dia supernatural lah. Kita percaya benda tu ada, kita boleh rasa benda tu ada, tapi kita tidak pernah nampak benda tu. Kita tidak boleh sentuh, kita tidak boleh pegang. So itu maksudnya supernatural. Selain daripada hantu, apa lagi contoh supernatural? Apa lagi contoh supernatural selain daripada hantu? Apa lagi contoh? Selain hantu. Salah satu, thank you Elisa. Salah satu lagi benda yang supernatural ni ialah Avengers tu wayang. Kristi, benda tu dah wujud pun kena buat. Ilmu hitam, black magic, sihir semua tu. So itu adalah benda-benda yang supernatural lah. Tadi Elisa dah bagi satu jawapan yang paling orang bilang yang menjawab persoalan dia pada hari ini. Itu salah satu benda yang supernatural adalah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. We all have our religion. Tidak semua ada kita punya religion. Tidak kira lah you are Muslim kah,
kamu ni Kristian kah, kamu ni SDA kah, kamu ni Hindu kah, apa, Buddhism kah, orang-orang yang beragama Buddha, kita semua percaya kepada wujudnya satu entiti makhluk yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, yang mencipta kita, yaitu Tuhan. Okay? So, dalam teori supernaturalism ni, dalam teori supernaturalism ni, begitu awal-awal lah, ia berkaitan dengan agama ataupun Tuhan. Okay, so masih ingatkah formula X? X itu disebut sebagai apa? X is what we call action. Okay? Hey, saya lupa pula mau tanya. Nampakkah tadi PowerPoint tu? Sorry ya, saya lupa mau tanya. Nampakkah tadi PowerPoint ni? Nampakkah semua? Can you see the PowerPoint? Nampak sir, nampak. Okay. Alright, kalau tidak nampak tu something supernatural lah di mata kamu tu. Kalau yang tidak nampak tu, okay? Alright, jadi kita teruskan. Masih ingatkah dengan formula X? Apa maksud X dalam subjek ni? Maksud X dalam subjek ni ialah tindakan. Kamu punya action tu. Okay, sama ada betul ataupun tidak. So, dalam teori supernaturalism ni telah disebutkan dengan jelas dia punya definisi. Maksudnya ialah X is good means God desires X. So, segala tindakan kamu itu betul ataupun tidak adalah bergantung kepada keinginan Tuhan. Ataupun segala etika atau ethics is based on religion. Okay? Ethics is based on religion. Kamu semua ni beragama, so kamu kena ikut apa yang agama kamu tetapkan. Kalau kamu ikut, kamu buat satu benda yang baik. Tapi kalau kamu tidak ikut, kamu melakukan sesuatu kesalahan. Okay, so ethics is based on religion. So ada tiga teori lo, teori utama dalam ethics and moral ni, idea utama. Yang pertama sekali berkaitan dengan adat dan juga budaya masyarakat. Okay, cultural relativism. Yang kedua individu. Yang ketiga berkaitan dengan agama ataupun keinginan Tuhan. Okay, desire tu maksudnya keinginan Tuhan lah. Apa Tuhan mau kamu buat, kamu buat. Maksudnya kamu buat benda yang bagus, apa benda yang Tuhan larang, okay, kamu tidak buat, kamu ikut cakap Tuhan, tapi kalau kamu buat juga kamu melakukan kesalahan dan kamu akan dihukum oleh Tuhan. Okay? Alright, so itu adalah definisi supernaturalism. Boleh faham? Teori yang ketiga nih, boleh faham? Boleh. Okay. Alright. So itu cerita dah yang definisi supernaturalism. So kalau keluar soalan nanti, apa contoh-contoh supernaturalism ni? Sudah terkeluar dalam otak kamu lah. Yang teori ini mengatakan bahawa ethics is based on religion or ethics is based on God willing ataupun God desire, kemahuan ataupun keinginan Tuhan. Okay, so itu adalah cerita supernaturalism. Okay, teori ini senang saja. Kamu just tahu definisi dia. Okay, walaupun dia pelik, nama dia pelik macam subjectivism, supernaturalism, ada ism belakang dia tu. Tapi kalau kamu faham dia punya definisi itu, kamu sudah boleh buat contoh sendiri and kamu sudah orang bilang boleh menjelaskan lah teori itu pasal apa. Okay, so ingat tu tips yang saya bagi. Okay, senang saja. Alright, kita sambung. Sekejap, ada baru masuk kah? Siapa lagi yang baru masuk? Kita tengok, Maria. Okay. Maria, student baru. Okay, student baru. Maria, dia ambil Diploma of Accountancy ya. Okay, student. Okay, welcome Maria, selamat datang ke Almakres. Okay, sorry ya, kami kasih cepat saja, kami terpaksa buat juga kelas. Okay. Dapat tunggu, dapat saya sedang rekod kelas ni, nanti kamu boleh tengok kamu boleh tengok di YouTube nanti. Saya akan bagi link ya. Saya kumpul dulu banyak video itu, nanti baru saya bagi testimoni kamu dalam 3 ataupun 4 lagi lah. Okay, alright. Jadi itu cerita supernaturalism. Okay, so saya ada satu persoalan di sini. Yang perlu dijawab oleh kamu. Tapi sebelum itu saya kena pastikan dulu satu benda. Saya mau tanya kamu, adakah semua kamu yang dalam kelas ni semuanya beragama? Siapa yang langsung tiada agama ataupun etis ataupun tidak percaya kepada kewujudan Tuhan agama?
Ada yang mengaku? Anyone? Semua beragama kan? All of you are religious kan? Semua ada agama kan? Kira-kira lah Islam kah, Kristian kah, SDA kah? Okay? So, means that kamu semua ni beragama. Okay? So, tiada yang message juga, tiada yang tulis dalam message yang saya tidak agama, saya tidak percaya kepada Tuhan apa semua tu. Okay. So, means that kamu semua religious lah. Kamu semua beragama. Okay. Jadi ada persoalan di sini. Ada persoalan di sini, ada dua persoalan di sini yang perlu dijawab oleh kamu, pasal kamu telah orang bilang mengakui yang kamu mempunyai agama. Okay, so ada dua soalan. Soalan yang pertama, does God exist? Adakah Tuhan itu wujud? Dan soalan yang kedua, how you can prove that God exists? Okay, so ini just orang bilang discussion lah. Okay, ini just discussion. Ada dua persoalan di sini. Adakah Tuhan itu wujud? Dan sekiranya betul Tuhan itu wujud, bagaimanakah kamu memberikan bukti, memberikan bukti bahwa Tuhan itu wujud tanpa menggunakan, orang bilang tanpa menggunakan sumber daripada agama kamu masing-masing. Kamu just menggunakan kamu punya otak lah, kamu just menggunakan otak, kamu just menggunakan logik untuk menjawab persoalan ini. Ada siapa-siapa boleh? Tolong yang Muslim kah, yang Kristian, tolong jangan refer kepada kitab suci kamu. Just kamu gunakan kamu punya logik, gunakan logik kamu untuk menjawab persoalan ini. Adakah Tuhan itu wujud? Dua persoalan ini ya. Adakah Tuhan itu wujud dan bagaimanakah kita membuktikan bahwa Tuhan itu wujud? So siapa-siapa yang boleh jawab persoalan ini? Ini just perbincangan antara kita-kita lah. Kamu boleh jawab saja apa kamu mau, pasal ini adalah soalan pendapat. Anyone? Siapa mau coba? Ada dua persoalan. Adakah Tuhan itu wujud dan bagaimanakah kita membuktikan bahwa Tuhan itu wujud tanpa menggunakan sumber daripada agama kamu, just fikir pakai logik saja. Boleh faham? Ada siapa-siapa mau coba? Pakai saya mikrofon. Just use the microphone. It's okay. And tidak masalah, kamu just bagi tahu saja. Kamu just bagi saya kamu punya pendapat pasal ini pendapat kamu. Tiada betul, tiada salah. So anyone wants to try? Ada? Ada yang mau coba? Joy? Macam mana Joy? Apa pendapat kau? Adakah Tuhan itu wujud? Dan bagaimanakah kau membuktikan bahwa Tuhan itu wujud? Dengan menggunakan logik. Ada? Yang penting 5-0 lah Joy ya. Yang penting 5-0 lah. Ya, coba. Jangan 2-0 tuh. Menyokong Manchester. Kepanasan sudah. Alright. Ada siapa boleh jawab? Adakah Tuhan itu wujud dan bagaimanakah kamu membuktikan bahwa Tuhan itu wujud? Kristi mau coba? Kristi. Bagi pendapat saya, wujud. Sebab the owner ship Titanic mocked the God, and after that the ship sunk. Dia cakap, this ship will never sink, but after that the ship sunk. Kalau Kristi, saya faham apa yang kau coba sampaikan. Kalau secara logiknya, kalau secara menggunakan akal tanpa merujuk kepada agama lah maksud saya. Macam mana kau tahu yang Tuhan itu wujud? Ya, memang kau percaya yang Tuhan itu wujud, tapi bagaimana kau menjelaskan? Apa contoh-contohnya? Kita pergi bersembayang. Thank you Kristi, good try. Bagus kau punya jawapan no. Kita bersembayang.
pasal itu merupakan arahan daripada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu wujud dan Tuhan itu membalas segala kita punya perbuatan lah. Okay, kalau kita sentiasa mengikut apa yang Tuhan suruh kita buat, kita akan diberi kebaikan. Okay, alright, contohnya macam gitulah. Contohnya macam gitulah. So sebenarnya banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa Tuhan itu wujud. Okay? Dia bergantung kepada macam mana cara kamu mau jawab tu. Kalau boleh, itu yang macam saya cakap tadi. Kalau boleh, jangan sekali-kali masukkan yang pandangan agama kamu tu kepada di dalam kamu punya hujah lah. Kalau boleh pakai logik. Okay? Jadi salah satu logik dia, kenapa saya cakap yang ini saya punya pendapat lah. Okay, ini saya punya pendapat dan saya tidak akan masukkan pandangan agama saya sendiri. Okay? Just ini secara logik dia lah. Okay? Secara logik dia, kamu tengok saja diri kita ni manusia ni. Okay? Kamu tengok saja diri kita ni manusia, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Okay? Kamu ada terfikir kan? Coba kamu tengok muka kamu di cermin tu. Okay? Kenapa? Macam mana hidung kita ni, okay, dicipta, dia punya lubang tu pergi bawah, bukan pergi atas. Okay? Kamu fikir saya benda macam itu. And kenapa setiap manusia tu dia mempunyai dua mata, kiri dan kanan? Okay? Tidak boleh kah yang manusia itu satu mata saja di tengah-tengah? Okay, so means that apa-apa benda yang ada dicipta oleh apa yang ada terjadi sama kita ni, dia mempunyai satu sebab, okay? Penyebab, the cause. Betapa sempurnanya ciptaan kita ni. Kita ni Tuhan cipta kita begitu banyak, orang bilang begitu banyak makhluk yang ada di dunia ni, tapi Tuhan cipta manusia ni mempunyai kelebihan dia, boleh menggunakan otak dia tu, boleh berfikir. Yang binatang lain tu, macam makhluk lain tu, macam haiwan apa semua tu, dorang ada otak, tapi penggunaan otak dorang tu limited. Okay, so kita boleh nampak yang kenapa Tuhan tu wujud. Why? Because dia menciptakan benda-benda ni, okay, secara complicated dan ada tujuan dia, ada dia punya sebab, cause dia. Okay, so itu dipanggil sebagai first cause lah. Dan melihat kepada kamu tengok kamu punya bentuk muka, okay, secara logik dia lah bentuk muka tu. Kita semua punya hidung ni, semua lubangnya kena cipta hidung tu, lubang dia tu di bawah, tiada yang kena cipta di atas. Okay, so menunjukkan bahawa ada kita punya pencipta ni tahu apa yang akan terjadi kepada kita kalau just pencipta tu main hantam saya cipta manusia ni, kita punya hidung ni. Okay, kalau dia just buat lubang tu pergi atas, confirm lah. Kalau hujan turun, direct lah terus masuk pergi hidung tu kan. Kalau lubang tu pergi atas, tapi lubang ni ke bawah. So means that ada makhluk yang di atas tu, okay, ada makhluk lain yang kita tidak boleh jelaskan. Dia tahu semua benda ni, okay, dia tahu kenapa dia cipta benda-benda macam kita ni dengan sempurna ataupun secara sempurna lah. Okay, secara sempurna. Ada yang tidak juga sempurna lah, ada yang sebelah hidung saja apa semua tu, ada yang hidung rosak apa semua, tapi itu adalah cerita lain lah. Yang penting Tuhan tu wujud disebabkan oleh itulah ciptaan dia. Okey, ciptaan dia dan juga sebab, cause kenapa kita dicipta sedemikian. Cuma dia saya yang tahu jawapan dia lah. Okey, sebenarnya banyak lagi kita boleh cuba kaitkan dengan menggunakan logik bahawa Tuhan tu wujud, tapi yes, kalau kena tanya, ya memang Tuhan tu wujud lah. Okay, God exists. Betapa sempurnanya ciptaan dia itu, macam mana dia beritahu yang boleh dia cipta matahari, dia cipta bulan apa semua tu, dan masing-masing ada dia punya kegunaan lah. Betapa cantiknya dia atur kita punya masa dalam dunia ni. 12 jam siang, 12 jam malam. Okay, so cantiklah dia punya peraturan tu. So itu membuktikan bahawa setiap aturan yang dibuat tu mesti ada dia punya satu makhluk ni yang mengatur dan menyebabkan benda itu terjadi. So tidak lain tidak bukan itu adalah Tuhan lah. Okay, so itu adalah secara logik lah. Jadi banyak lagi tapi saya tidak mau buang masa kamu, dan saya tidak boleh saya mau kasih kurang sikit kamu punya bebanan untuk berfikir lah. Okay, so subjek ini memang memerlukan banyak berfikir lah. Okay. Alright, kita teruskan lagi. Okey, setelah kita mengetahui bahawa teori ini berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan Tuhan, so saya akan bagi tahu kamu ada beberapa konsep Tuhan mengikut beberapa
agama-agama besar yang terdapat di seluruh dunia ya. Okay, tapi sebelum tu menurut satu pengkaji sejarah, pengkaji sejarah ataupun orang yang bijak pandai ini, orang yang pakar dalam sejarah, Arnold Toynbee nama dia Arnold Toynbee, dia telah menjelaskan bahawa agama ini memainkan peranan penting dalam diri manusia. Dalam diri manusia, agama ini memainkan peranan penting, dan agama ini juga adalah kunci untuk menjelaskan misteri kewujudan kita semua ni. Menjelaskan mengapa manusia dicipta dan apa tujuan manusia dicipta oleh Tuhan, apa perbuatan manusia yang perlu dibuat untuk menjadi seorang manusia yang baik, dan apa arahan Tuhan kepada manusia. So as you can see, this is the quote from Arnold Toynbee. I have come to believe that religion holds the key to the mystery of existence. Dia percaya yang agama ini adalah kunci kepada jawapan kepada misteri mengapa wujudnya ataupun sebab kenapa manusia ini diwujudkan, kenapa bumi ini diwujudkan, kenapa ada hell, kenapa ada heaven, benda-benda macam gitulah. So Arnold Toynbee cakap religion ni adalah satu benda yang sangat penting dalam diri manusia. And religion juga, maksud agama ni, religion is a belief in a superhuman controlling power, especially in a personal God or gods entitled to obedience and worship. So mengikut kamus dictionary Oxford, dijelaskan bahawa maksud agama ni adalah kepercayaan diri kita kepada satu makhluk yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, sangat-sangat kuat, makhluk yang mencipta kita, sama ada Tuhan yang satu ataupun Tuhan yang lebih daripada satu, dan kita dikehendaki untuk untuk mengikut dan juga menyembah Tuhan tersebut, makhluk yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kuat tersebut. So itu adalah maksud religion. Kita percaya yang ada satu makhluk yang sangat hebat yang tinggal di atas, yang mencipta manusia, yang menentukan takdir hidup kita ni macam mana, dan kita telah diwajibkan untuk menyembah dan mengikut semua ajaran Tuhan tersebut. So itu adalah maksud agama ataupun religion kalau mengikut kamus Oxford lah. Baik? Boleh faham? Setakat ini boleh faham kelas? Boleh ikut apa teori yang ketiga berkaitan dengan apa? Boleh tangkap? Can you understand? Elisa bilang okey. Alright, yang lain bagi feedback. Boleh sir. Balkis pun bilang okey. Ibarina boleh. Matthew, thank you. Natalsi boleh. Joey, thank you. Joey 5-0. Salam 5-0. Kristi, janganlah diam-diam Kristi, kecewa. Bukan selalu tu Liverpool kasih 5 sama Manchester tu. Jarang-jarang berlaku. Alright, kita teruskan. Tapi kebanyakan agama-agama di seluruh dunia, kebanyakan agama-agama besar di seluruh dunia ni, apa agama besar tu? Nanti saya akan jelaskan. Kebanyakan agama-agama besar di seluruh dunia ni mereka percaya kepada satu Tuhan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat, dan Tuhan itu adalah sesuatu makhluk yang kekal dan maha mengetahui. Dia tahu semua apa benda yang kita buat. Kalau kamu bertapuk di jamban ke apa, kamu sedang tidur ke apa, dia tahu kamu bertapuk makan-makan ke apa, dia tahu apa benda yang kamu bikin. So that is the meaning of omnipotent and omniscient. Kekal abadi dan dia mengetahui segala apa yang kita buat. So ini adalah dua contoh kualiti Tuhan. Sebenarnya banyak lagi, tapi kebanyakan agama-agama besar di seluruh dunia mereka bersetuju bahawa makhluk yang dinamakan sebagai Tuhan ini merupakan satu makhluk yang sangat berkuasa, dan dia akan kekal sampai bila-bila, tidak akan mati apa semua itu, dan dia maha mengetahui. Dia akan ada sampai bila-bila lah, dari start kita zaman dinosaur sampailah zaman sekarang. Dia tahu semua, dia tahu semua dan kekal sampai bila-bila. Ada beberapa kategori agama di seluruh dunia ni. Seperti yang kamu boleh nampak di sini, salah satu kategori agama disebut sebagai Semitic religions ataupun Abrahamic religions. Abrahamic ni adalah
nama yang diambil daripada salah satu prophet ataupun salah satu nabi. Okay, doesn't care either you are Christian or Muslim, kamu akan berjumpa ataupun ternampak ataupun kamu ada terdengar cerita mengenai satu nabi bernama prophet lah. Okay, satu nabi bernama Abraham. Okay, so kalau Islam Ibrahim. Okay, Nabi Ibrahim ni lah agama Nabi Ibrahim ni. So agama Nabi Ibrahim ni dia datang daripada bangsa-bangsa Semites ataupun disebut sebagai Semitic religion. Bangsa-bangsa Semites ni, okay, bangsa-bangsa Semites ni adalah contoh dia orang-orang Yahudi, Jews, Arabs, Assyrians and Phoenicians. Ini adalah bangsa-bangsa yang tinggal di area-area Arab lah, Arab dan juga Israel. So itu sebab dia disebut sebagai Semitic religion. Semitic religions ni ada tiga Semitic religion ni, iaitu Judaism ataupun Yahudi, Christianity, Christian dan juga Islam. Sebenarnya tiga agama ni merupakan agama yang boleh dikatakan sebagai agama yang sangat dekat dan merupakan adik-beradik lah. Dia berasal daripada Nabi Ibrahim ataupun Abraham. Okay? Itu sebab dia disebut sebagai Abrahamic religion. Agama Nabi Ibrahim ya. Dia berpecah kepada tiga, Judaism, Yahudi, Christianity, Christian dan juga Islam lah, Muslim. Okay? Apa persamaan ketiga-tiga agama besar ni ataupun yang disebut sebagai Abrahamic religion ni? Tiga-tiga agama ni percaya dengan divine guidance ataupun wahyu. Okay? Wahyu ataupun arahan ataupun ayat yang dihantar oleh Tuhan melalui nabi kepada kita semua. Okay, so itu maksudnya yang digelar sebagai wahyu, arahan ataupun ayat ataupun suruhan ataupun kamu boleh cakap undang-undang, okay, yang diberikan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia biasa melalui nabi. Okay, so through prophets. Ketiga-tiga agama ni mempunyai nabi dan actually Judaism, Christianity dan Islam ni dia ada beberapa persamaan dan beberapa perbezaan lah. Okay, tapi kalau ikut kategori agama ni, sebenarnya tiga-tiga agama ni adalah agama-agama yang sangat dekat dan seperti adik-beradik sepatutnya lah. Okay, tapi kamu tengok sekarang apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni, Yahudi bergasak sama orang-orang Islam. Okay, lepas tu orang Kristian ni ada beberapa negara bergasak sama orang Islam. Okay, syukurlah Malaysia ni semua walaupun kita ni berbagai agama, tapi tidaklah juga sampai tahap mau membunuh ke apa semua itulah, tahap mau berperang disebabkan oleh agama. Okay, so beruntung diwala kita, bernasib baik dari kita. So ingat tu, apa yang dikatakan sebagai Semitic religions ataupun Abrahamic religion ya, diambil daripada perkataan Abraham ataupun Nabi Ibrahim. Okay, so ini adalah dia punya pecahan kepada tiga agama di yang tiga agama besar sekarang di seluruh dunia, tiga agama ya, Judaism sama Islam. Antara tiga agama ini mana yang paling majority, paling banyak orang anut? Antara tiga agama tadi, mana yang paling banyak orang anut? Judaism lebih kepada bangsa Yahudi, majority Yahudi. Mana yang paling banyak orang anut sekarang di seluruh dunia? Islam ke Kristen? Kalau mengikut pandangan kamu, which religion yang paling banyak orang embrace sekarang? Mana satu? Islam ke Kristen? Which one? Kalau mengikut pandangan kamu lah. It's okay, boleh pakai mikrofon kalau mau jawab. Apa agama yang paling banyak dianuti oleh orang di seluruh dunia sekarang? Majority. Apa agama? Islam ke Kristen? Yang Judaism itu telah tepilah. Soal Judaism itu lebih kepada orang-orang Yahudi lah. Okay? So, apa agama yang paling banyak orang anut sekarang? Agama Islam ke agama Kristen? Ada siapa boleh jawab? Siapa yang paling banyak? Mana satu agama yang paling banyak orang anut sekarang? Ada kelas? Islam. Okay, Lisa bilang Islam. Islam. Dr. C pun bilang Islam. Okay. Right. Kalau mengikut data, data yang
seluruh penduduk dunia sekarang ni, majoriti kebanyakan orang di seluruh dunia ni menganut agama Kristian. Okay, actually Kristian yang paling banyak sekarang ni. Islam berkembang lah. Okay, boleh tahan dia, tapi kita dapat lawan Kristian. Majoriti sekarang orang-orang Kristian lah. Agama yang paling banyak dianut lah. Kira-kira lah dia punya sect tu, dia punya bahagian tu, SDA ke, Protestant ke, Catholic ke, True Jesus ke, apa lagi tu. Banyaklah dia punya pecahan tu. Pecahan tu yang penting, Kristian adalah yang paling atas sekarang ni. Paling banyak orang anut lah. Okay. Okay, mana yang salah? Oh, salah type. Salah type kah, Matthew? Oh, begini terkejut kau ni. Okay, ya, alright. Okay, itu kalau ada keluar soalan nanti, apa agama yang paling banyak orang anut? Kamu ingat saja, Kristian. Kristian yang paling banyak sekarang. Okay, itu adalah kesamaan 3 agama yang paling besar di seluruh dunia ni, sekarang ni, yang digelar sebagai Abrahamic religion. Sekarang ni kita akan tengok banyak lagi agama-agama lain, tapi kita akan fokus kepada 3 agama besar ni, yaitu Judaism, Christianity sama Islam. Agama Abrahamic. Okey. Tidak. Ya, Pak. Okey. Sekarang ini kita akan masuk kepada agama pertama, yaitu dipercayai agama yang paling awal wujud di antara 3 itu, yaitu Judaism ataupun Judaism lah, ataupun dalam bahasa Melayu dia agama Judaism yang dianut oleh majoriti orang-orang berbangsa Yahudi. Okey, Jewish memang inilah agama orang ni, Judaism ya. Dan ini adalah simbol Judaism. Ini adalah the Star of David lah. Digelar sebagai the Star of David ataupun bintang David. Siapa David tu? Bukan pemain bola David Beckham ataupun ahli magic David Copperfield, okey, ataupun penyanyi Ellie Katz David Arumugam, tiada kaitan. Tapi David ni adalah salah satu nabi ya, salah satu nabi. Kristian pun ada, okey, Judaism pun ada, Islam pun ada sebut pasal Nabi David ya. Kalau dalam Islam Arabnya nama dia ialah Daud. Okay. So David is one of the holiest prophet in Judaism. Salah satu nabi yang paling diambil berat oleh bangsa-bangsa Yahudi ya. Orang percaya kepada Nabi David lah. So itulah nama dia, simbol agama ni the Star of David lah. Ini bukan simbol Freemason ke apa, tapi ini adalah simbol Star of David. Okey, berkaitan dengan Nabi Daud. Nabi Daud ni adalah salah seorang bangsa Yahudi, okay, Jewish. Nabi Daud ni Jewish dan dia adalah salah seorang raja. Kalau siapa masih ingat dalam cerita bukan setakat Muslim ataupun Kristian, apa cerita yang famous pasal David ni? Cerita famous pasal David ni ialah dia mengalahkan Gergasi. Okey, dia mengalahkan Gergasi yang bernama Goliath, okey, dengan menggunakan apa? Plastik. Okey. Itu cerita ada. David versus Goliath. Manusia yang kecil menentang dengan seekor Gergasi. Tapi dikalahkan Gergasi itu melalui apa? Melalui plastik. David lah. Hanya menggunakan plastik saja. Okey, Elisa, apa? Kenapa angkat tangan? Ada something? Ada mau tanya? Kalau sama batu. Kenapa Elisa angkat tangan? Oh, sorry tertekan. Okey, kamu ni macam manu lah. Bikin terkejut lah. Saya ingat ada apa agama tadi? Ada kamu Moshe ke apa? Okey? Alright, so itu cerita dia, Star of David. Judaism ni, dorang percaya kepada salah satu dorang punya nabi adalah David. Okey, dan juga Moses lah, Musa. Okey, konsep Tuhan dalam agama Judaism ni sama juga, God is one. Okey, God is one dan salah satu bacaan sembahyang dalam agama Judaism ni, Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Dorang pun percaya bahawa Tuhan itu satu. Okay? And dorang juga percaya bahawa tanah Israel tu, tanah Israel yang orang-orang Yahudi tinggal sekarang ni, yang dorang rampas daripada Palestin tu, adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Okay. Alright. Kalau mengikut sejarah, memang betul yang orang-orang Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, kebanyakan nabi berasal daripada bangsa Yahudi. Memang bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang sangat-sangat disayangi oleh Tuhan. Okay, tapi disebutkan orang ni, apa orang bilang, terlalu bijak,
Okey, dan juga jenis bangsa yang tidak tahu berterima kasih, besar kepala. Okey, and Tuhan telah orang bilang telah meninggalkan bangsa-bangsa Yahudi inilah. Meninggalkan bangsa-bangsa Yahudi ini disebabkan oleh orang punya besar kepala orang-orang Yahudi. Okey, tapi memang orang Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan lah pada awalnya. Memang orang Yahudi ini pandai-pandai ya. Kamu tengok saja Facebook tuh. Siapa kreator Facebook? Mark Zuckerberg. Dia itu adalah bangsa Yahudi tapi tinggal warga negara Amerika Syarikat. So kamu boleh nampaklah kepandaian-kepandaian orang-orang Yahudi, Jewish people. Ya. Mereka orang-orang Yahudi ini pandai ya. Tapi orang punya kepercayaan pun gini jugalah. Orang percaya kepada Tuhan yang satu. Orang percaya bahawa Tuhan adalah pencipta kepada semua, sangat-sangat penyayang, merciful, mengetahui dan banyak lagi lah. So ini adalah ciri-ciri Tuhan dalam agama Judaism. Okay? So itu adalah agama pertama. Kalau dah keluar soalan, di antara tiga agama ini, Judaism, Christianity dan juga Islam, mana yang paling tua ataupun mana yang paling first, kamu ingat Judaism lah. Okay? Judaism ini adalah bangsa yang dianut oleh bangsa-bangsa, agama yang Judaism adalah agama yang dianut oleh bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi. So itu adalah yang pertama. So kita lompat terus yang kedua dalam Abrahamic religion ni, agama Nabi Ibrahim ni. Kita lompat yang kedua iaitu Christian. So Christianity ni ataupun Christian, kamu boleh nampak dalam gambar ni, ni adalah di antara Jesus, okay? Kalau itu yang bahasa English lah, Jesus. Kalau yang Arab kita akan sebut sebagai Isa, okay? Nabi Isa, dan juga itu adalah Father of Heaven lah. Ini adalah Tuhan Bapa ataupun Tuhan Bapa yang berada di atas surga. Okay, so ini adalah gambaran Christianity. Okay, tapi Christianity pun orang percaya bahawa konsep of God in Christianity ya. Sekarang kita akan tengok apa pula konsep Tuhan dalam agama Kristen ni. Sama juga orang percaya bahawa God is one. Heavenly Father, okay, Tuhan yang berada di atas surga telah menghantar Jesus, okay, ataupun Nabi Isa, peace be upon him. Okay, peace be upon him, maksud PBUH ni. Okay, untuk memberi rahmat, okay, untuk menyebarkan gospel ataupun berita baik kepada umat manusia. Okay, so itu cerita dia lah. Tuhan di atas surga, Bapa surga telah menghantar Isa untuk memberikan ataupun menyebarkan berita kebaikan. Itu sebabnya gospel tu, perkataan lain bagi gospel ialah kabar berita. Itu adalah one of the, orang bilang wahyu lah. Okay, wahyu yang telah ataupun maklumat yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Okay? And orang pun percaya bahawa unity of God in the book of Isaiah. So ini adalah ciri-ciri Tuhan kalau mengikut kitab Alkitab lah. Kalau mengikut Alkitab ini dia punya ciri-ciri Tuhan lah. I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So ini diambil daripada Alkitab ataupun Bible. So apa Tuhan bagi tahu dalam agama Kristen ni? Dia cakap yang saya adalah Tuhan dan tidak ada makhluk lain yang seperti saya. Okay, so itu dia punya point, one of the main point in ataupun konsep Tuhan, maksud definisi Tuhan dalam agama Kristen. Okay, kita ambil tiga agama yang paling besar. Nah. So lebih kurang sama. Orang percaya kepada Tuhan yang satu. Okay, dan Tuhan ni kita tidak boleh bandingkan dia dengan manusia ataupun makhluk-makhluk lain. Tuhan adalah satu makhluk yang sangat unik, yang sangat berkuasa dan tidak ada makhluk lain yang sama macam dia. So itu adalah konsep Tuhan mengikut tiga agama lah. Okay? So Islam pun lebih kurang sama juga. Okay? Cuma Islam ni dia ada detail sikit. So kalau mengikut agama Islam ni ataupun agama terakhir dalam Abrahamic religion ni, okay, kamu boleh baca sendiri dia punya maksud di sini. Allah the eternal, absolute, he begets not or is he begotten and there is none like unto him. Konsepnya sama. Allah ataupun Tuhan kita, okay, konsep Tuhan dalam agama Islam ni, tidak ada makhluk yang menyerupai dia, okay, cuma dia tambah sikit, sama juga Tuhan adalah suatu makhluk yang akan berkekalan sampai bila-bila, okay, dialah yang maha berkuasa, dialah makhluk yang paling kuat, the one and only, and dia tambah lagi dalam Islam ni, he begets not or is he begotten. Okay, so apa maksud he begets not or is he begotten ni? Ialah Tuhan tidak akan beranak dan tidak akan diperanakkan. So itu adalah konsep Tuhan dalam Islam.
Dia lebih kurang sama, cuma dengan lebih detail lah. Dan ini adalah orang bilang, ialah kualiti Tuhan. Tuhan, kalau dia boleh beranak dan mempunyai anak, so maksud dia level dia sama dengan manusia. So tidak boleh begitu. Kan kita sudah menganggap yang Tuhan itu adalah makhluk yang paling kuat, yang tidak ada makhluk lain menyerupai Tuhanmu. Okay? So dijelaskan dalam kitab suci agama Islam ni, menjelaskan bahwa inilah dia punya konsep Tuhan tu. Satu-satu, okay, the one and only, akan berkekalan sampai bila-bila, yang maha berkuasa, tidak akan beranak dan diperanakkan, dan tidak ada makhluk lain seperti Tuhan. Okay, so ini adalah konsep Tuhan dalam Islam. Okay, right? Yang non-Muslim, yang non-Muslim ataupun yang beragama Kristen, bukan saya bagi tahu kamu ni untuk orang bilang membanding-bandingkan ataupun membeza-bezakan antara satu agama ini dengan agama itu. Tidak. Tapi you need to know, kamu kena tahu juga supaya untuk tambah knowledge kamu dan orang bilang kamu tidak salah paham lah. Okay? So actually sebenarnya yang bukan setakat yang Kristen ni dia perlu belajar pasal apa yang dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam. Tapi orang-orang yang beragama Islam ni pun dia perlu belajar ataupun menghormati apa amalan ataupun benda yang dibuat oleh yang beragama Kristen ni juga. Okey, barulah wujud persefahaman di sana dan tidak ada lagi mau kasih orang bilang mau provoke ke, mau kasih main-main ke apa semua itulah. Sebagai contoh, ini saya sebagai contoh lah, ada banyak persoalan kenapa yang agama Kristen dia punya hari suci hari Ahad. Kenapa kalau agama Islam pula hari 5? Okay, so persoalan-persoalan seperti begitu yang boleh mengundang apa kekeliruan apa semua itulah. Jadi yang Muslim ni dia kena belajar sikit kenapa orang Kristen menganggap hari Ahad tu adalah hari yang suci dorang. Manakala orang Kristen pula juga perlu mengetahui yang mengapa orang Islam menganggap hari Jumaat tu adalah hari suci dorang. Okay, and beberapa benda lain lagi lah yang kenapa orang Islam ni berpuasa, sembahyang orang Islam ni 5 kali sehari. Okay, contoh-contoh dari begitulah. So barulah wujud persefahaman dan tidak berlaku salah paham di antara dua agama. Okay, tapi kalau di Sabah ni memang tidak masalah berkaitan dengan agama lah. Semua pun masing-masing saling hormat menghormati lah. Okay, tapi itulah perlu belajar juga yang agama lain punya apa, orang punya kepercayaan apa semua. Okay, bagi mengelakkan salah paham lah. Belajar lah, bukan mau ikut-ikut. Bukan mau ikut-ikut, tapi belajar. Maksud belajar di sini mengetahui benda tu supaya tidak berlaku salah paham. Okay? Bukan kamu ikut-ikut dah, baru belajar pasal Alkitab yang Muslim ni besok dia sudah pergi church. Bukan gitulah. So kamu kena orang bilang at least you know. Okay? Kamu kena tahu serba sedikit. Okay? So ini adalah contoh dah. And ini adalah dia punya perbezaan, perbandingan dan juga persamaan. Okay, so kebanyakannya mempunyai banyak persamaan di sini. Okay, semua pun percaya yang Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Kristen dan juga Tuhan Islam adalah Tuhan kepada Nabi Abraham. Is the God of Abraham. Tuhan yang sangat berkuasa, sangat penyayang. Okay? Dan dia juga adalah Tuhan yang telah mencipta alam semesta. The one and only God. Okay? So ini adalah kepercayaan dorang. So boleh tengok di sini. Tapi ada sedikit perbezaan berkaitan dengan Nabi atau berkaitan dengan Nabi lah, berkaitan dengan Nabi yang orang percaya. Okay? Dan kamu boleh nampak di sini orang Yahudi menolak Jesus ataupun Nabi Isa okay, sebagai prophet of God and the gospel is God's word. Dan wahyu daripada Tuhan itu adalah daripada Tuhan itu sendirilah. So orang Yahudi ini orang menolak Jesus sebagai prophet of God. Orang tidak percaya langsung kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad lah. Orang tidak percaya kalau Judaism ni. Okay, so nampak perbezaan di sana. Kalau Kristen pula orang mempercayai dan Islam pun mempercayai yang Jesus adalah Nabi Isa itu wujud dan dia merupakan Nabi kepada Tuhan lah. Okay, dan gospel is God's word. Ya, kita percaya dengan benda. Okay, dengan kitab Bible tu kita percaya. Okay, kita juga percaya dengan benda-benda macam begitu. Okay, cuma ini yang sebelum ni punya lah, yang betul-betul punya. Itu saya tidak mau cakap. Yang apa cerita sekarang Bible pasal Bible apa semua itu saya tidak mau cerita. Okay, kamu boleh baca sendiri nanti, boleh Google. Okay, pasal ia agak sensitif sikit. And
Yang terakhir sekali perbezaan dia ialah Judaism dan Christianity tidak mengakui bahawa Nabi terakhir dalam Islam itu iaitu Nabi Muhammad merupakan Nabi, dan juga Al-Quran ataupun kitab suci Al-Quran itu adalah daripada wahyu Tuhan. Okay? So ini adalah perbezaan dan juga persamaan di antara tiga agama besar. Okay? Jadi kalau kamu nampak di sini, yang paling dekat dengan Islam ini sepatutnya adalah Kristen. Kenapa? Pasal orang percaya bahawa Nabi Isa itu, okay? Tapi yang kamu nampak sekarang di konflik Arab Israel, kalau kamu nampak sekarang lah di konflik ataupun peperangan di Israel tu di antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi ini orang menyokong orang-orang Kristen ini pula menyokong orang-orang Yahudi kebanyakannya di sana bangsa Yahudi ini. Padahal orang Islam di sana kalau kira betul kalau mengikut agama Islam ini sangat dekat dengan agama Kristen nah. So ironik lah juga, okay? Nampak macam pelik juga lah kalau kamu tengok di Arab Israel loh. Bangsa Yahudi ataupun negara Israel ni dia kena support oleh orang Kristen, okay, berbanding Muslim. Tapi tidak semua orang Kristen support bangsa Yahudi ni. Ada juga yang menyokong bangsa ataupun negara Palestin ni, bangsa Arab Muslim ni, okay, negara Palestin. So itu cerita adalah berkaitan dengan agama. Okay, so kamu cuba kaji nanti dengan lebih mendalam antara tiga agama Nabi Ibrahim ni, Abrahamic religion ni, okay, Judaism, Christianity, and Islam. Apa dia punya persamaan, apa dia punya perbezaan. Okay, so itu dia punya cerita lah. Alright, so kita sudah melihat tiga agama besar yang dianut oleh manusia sekarang ni ataupun yang digelar sebagai three major religion, tiga agama yang paling besar di seluruh dunia. Judaism, Christianity, dan Islam. Okay. Kita akan tengok apa pula kemahuan Tuhan. Apa pula desire Tuhan ni yang perlu kita ikut bagi memastikan kita tidak melakukan kesalahan dan kita merupakan salah seorang manusia yang beretika lah. So kita kena tahu apa sebenarnya kemahuan Tuhan ni. So yang pertama sekali adalah revelation. Kemahuan pertama Tuhan ni ialah kita setiap kali apa-apa benda yang kita mau buat, undang-undang ke perbuatan kita tu adalah merujuk kepada wahyu daripada Tuhan ataupun merujuk kepada kitab. Okey, kitab suci pada setiap agama yang ada yang wujudlah. Okey, macam Kristen dia ada dia punya kitab suci itu sendiri, Islam dia ada kitab suci dia sendiri, Judaism pun ada. So kamu kena baca kitab suci itu and kamu kena percaya dan kamu kena ikut ajaran-ajaran ataupun ayat God's word yang ada dalam kitab suci itu. Kamu ikut, kamu melakukan perbuatan yang baik. Kamu tidak ikut, kamu melakukan dosa ataupun kesalahan. Okay? And then, kamu kenalah mencintai ataupun kenalah selalu pergi gereja bagi yang Kristian dan mosque bagi yang Muslim. Nah, kena selalu rajin ke masjid, prayer, sembahyang, okay? Dan yang last sekali adalah reasoning. Apa maksud reasoning ni? Kamu kena menggunakan otak kamu untuk lebih banyak berfikir, mencari ilmu, okay? Mencari punca. Sebagai contoh, ini just contoh lah. Okay, kamu baca satu perkataan ni daripada kitab agama lama. Contohlah, kamu dikehendaki berpuasa. Okay, jadi kamu bukan just ikut saja apa yang Tuhan beritahu kamu tu. Okay, kita sebagai penganut agama ni kita kena berpuasa. Okay, tapi kamu kena fikir juga kenapa Tuhan suruh kita puasa. Tapi bukan yang secara melampau lah. Kamu kena fikir dia punya sebab. Mungkin juga, okay, kalau mengikut kajian yang berpuasa ni bagus untuk badan. Dia membuang ataupun membersihkan badan kita daripada kotoran ke kuman ke apa. Bukan untuk diet lah, tapi untuk tujuan hidup. Cuma itu adalah sebab dia kenapa Tuhan saja yang tahu lah. Kita just ikut saja lah. So ini maksud dia reason. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk berfikir menggunakan otak kita. Mencari jawapan mengapa, kenapa, bagaimana. Benar-benar macam itulah. Okay? Jadi di sini supernaturalism ni, SN ni, maksud SN ni adalah short form bagi supernaturalism. Teori ini mengatakan dengan jelas bahawa segala tindakan kita sama ada baik ataupun tidak baik adalah bergantung kepada peraturan di atas, higher law. Apa maksud peraturan di atas? Bukan maksudnya kalau tengok di atas di singing ke, di bumbung ke apa, ada keluar peraturan. Tidak, tapi maksudnya di sini ialah segala perbuatan kamu, peraturan kamu sama ada betul atau tidak, di atas yang menentukan. Siapa yang berada di atas? Tuhan lah. Okay? Tuhan. God is on the, berada di atas kita, di atas surga. Okay.
So ini kamu baca nanti. Yang penting kamu tahu saja apa kemahuan Tuhan itu. Saya sudah jelaskan tadi apa Tuhan mau kita. Senang saja Tuhan mau kita mengikut apa segala perintah yang dibuat oleh Tuhan, dan juga kita dikehendaki untuk menyembah Tuhan itu. Okay? So itu adalah cerita lah. Okay? Sebenarnya panjang lagi, tapi poin dia di sini ialah kamu faham yang teori ini mengatakan bahwa ethics is based on religion or God willing. Maksud dari sini ialah maksud teori ini menyatakan dengan jelas bahwa etika adalah berdasarkan kepada Tuhan ataupun agama, okay, or religion, and apa benda yang kamu buat tuh ia bergantung kepada keinginan Tuhan. Okay, God desire ataupun God willing. Apa yang Tuhan suruh kamu buat, kamu ikut. Apa Tuhan larang kamu, kamu jangan buat. Okay, alright. Sekarang nih ada satu ini yang the first cause tu lah. Kamu baca nanti apa tu first cause, menunjukkan bahwa yang Tuhan itu adalah Tuhan itu wujud lah. Apa maksud first cause adalah sebab pertama. Okay, sebab utama. Okay, sebab yang pertama lah, sebab utama. Macam mana Tuhan itu wujud lah. Macam mana, kenapa, bagaimana Tuhan itu wujud. So, membaca ini nanti. Okey. Kalau mengikut teori ini, teori supernaturalism ini, yang mengatakan dengan jelas bahawa segala perbuatan baik ataupun tidak kita ni, okay, etika kita ni bergantung kepada kemahuan Tuhan ataupun agama. Okey. Jadi maksudnya di sini ialah bagaimana pula ada satu persoalan penting berkaitan dengan teori supernaturalism ya. Okey, teori ini mengatakan bahawa segala perbuatan kita adalah bergantung kepada keinginan Tuhan dan juga agama lah. Okey. Tapi bagaimana pula if kindness is good but there is no God? Okay? And bagaimana pula kalau betul lah pendapat orang-orang yang mencipta teori supernaturalism ni, kalau orang cakap yang orang yang beragama ni confirm lah dia tahu mana benda yang betul ataupun tidak pasal dia ni beragama dan dia mengikut peraturan Tuhan. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang etis ni? Apa maksud etis adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan ataupun tidak mempunyai agama. Okey. Kenapa pula orang yang etis ni, yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak mempunyai agama, mampu mengetahui yang tindakan orang tu betul ataupun tidak tanpa perlu menganut agama loh. So ini adalah persoalan yang dibuat oleh tukang-tukang fikir ni, okey, tukang-tukang fikir ni berkaitan dengan agama ni ya. Pasal orang cakap yang supernaturalism ni cakap siapa-siapa yang mempunyai agama, okey, automatically secara otomatiknya dia akan tahu mana benda yang betul ataupun mana benda yang tidak, mana benda yang bagus, mana benda yang tidak. Benda yang bagus ialah kau ikut arahan Tuhan dan kau mengikut segala ajaran yang diberikan oleh agama kamu. Okey. Tapi bagaimana pula orang yang tiada agama ni, dia mampu, orang yang tidak punya agama ni tidak percaya dengan kewujudan Tuhan, tidak punya agama, mampu mengetahui yang tindakan dia itu betul ataupun tidak tanpa menganut agama loh. So nampaklah di sini yang teori supernaturalism ni tidak mampu menjawab persoalan berkaitan dengan tingkah laku manusia. So kita kenal lebih banyak teori yang perlu ada, ya perlu banyak idea untuk kita belajarlah lagi pasal etiknya. Okay? So itu dia punya persoalan nah. Pasal kalau kamu tengok kalau kamu cek di penjara, okey, penjenayah ni, kalau kamu cek di penjara penjenayah ni, kebanyakan penjenayah ni, kebanyakan orang ni mempunyai agama. Kira-kira lah Islam ke Kristian apa semua. Tapi orang masih melakukan perbuatan yang salah. Kenapa pula macam begitu ah? Why benda tu berlaku? Kalau betul lah teori supernaturalism ni cakap yang orang yang mempunyai agama, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh, orang bilang tidak akan melakukan kesilapan ataupun kejahatan. Dia sentiasa akan berlaku baik saja. Pasal orang yang beragama ni, dia akan ikut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi kenapa orang yang etis ni, tidak mempunyai agama ni, okay, ataupun golongan-golongan penjenayah ni, yang kamu nampak kalau kamu berjalan-jalan di penjara, okay, kalau kamu berjalan di penjara, kebanyakan yang jadi penjenayah ni, yang selalu melanggar kesalahan, melakukan dosa ni adalah mereka yang mempunyai agama. Okay? Jadi kenapa pula dia jadi begitu? So itu menunjukkan bahawa
teori supernaturalism ni tidak mampu menjawab persoalan ataupun bukan merupakan satu teori yang betul-betul sempurna lah, untuk menjelaskan perkara berkaitan dengan etik ataupun kelakuan human behavior. So kita kena lebih banyak lagi teori lah. Alright. So itu cerita dia berkaitan dengan etis lah. Seterusnya, ini adalah salah satu pemikir yang paling hebat zaman dulu, nama dia Socrates lah. Socrates ada satu soalan kepada manusia untuk berfikir, especially mereka yang mempunyai agama. Tapi sebelum itu, Socrates ni adalah seorang tukang fikir. Ini bukan Colonel Sanders dalam KFC itu. Bukan, orang lebih kurang sama kan. Macam yang kamu ada nampak kan logo KFC yang orang tua itu. Nama dia Colonel Sanders. Ini bukan Colonel Sanders, ini Socrates, salah satu pemikir yang hebat yang wujud di barat suatu ketika dahulu, filosofer. Ini filosofer. Dia ada persoalan, is a good thing good because God desires it, or does God desire it because it is good? So, di sini ada satu persoalan yang dibuat oleh Socrates kepada orang ramai masa itu. Socrates cakap yang dia tidak menyangkal yang Tuhan berwujud. Dia bilang, tapi adakah perbuatan yang baik ini yang kita semua tahu lah. Contoh, jangan mencuri. Jangan mencuri, jangan membunuh orang lain tanpa sebab. Benda-benda ini adalah benda-benda yang tidak baik. Adakah benda-benda yang tidak baik ni, sama ada baik ataupun tidak baik ini, adakah disebabkan Tuhan yang menginginkan benda itu, ataupun sememangnya benda itu memang sudah wujud sebagai benda yang bagus ataupun benda yang tidak bagus, secara semula jadinya, tanpa ada keinginan daripada Tuhan ataupun tanpa ada campur tangan daripada agama, ataupun pendapat daripada agama lah. So ini adalah soalan Socrates. Memang power soalan dia ni sebenarnya. Dia membuatkan kita berfikir. Dia cakap, dia bilang, kalaulah betul benda yang bagus itu adalah seperti yang Tuhan mahukan ataupun yang Tuhan suruh kita buat, tapi bagaimana pula sekiranya benda yang bagus itu sememangnya memang sudah wujud dan tidak ada kaitan pun dengan agama ataupun arahan daripada Tuhan lah, ataupun kemauan Tuhan. Bagaimana pula itu? So dia punya maksud di sini Socrates ni, dia cakap yang manusia yang mempunyai agama, yang percaya bahawa Tuhan itu wujud, tidak semestinya akan melakukan kebaikan. Tidak semestinya akan melakukan kebaikan ataupun akan menurut segala arahan yang diberikan oleh agama ataupun arahan daripada Tuhan pula. Tidak semua akan ikut, dia bilang. Bukan pasal Tuhan yang mahukan benda itu bagus ke apa, tidak. Tapi manusia ni, inilah kelebihan manusia. Dia boleh ikut apa yang Tuhan mau dia buat, dan dia boleh membuat keputusan untuk tidak ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. So, ini adalah specialty manusia lah, keistimewaan manusia ni. Manusia boleh menentukan dorang punya hala tuju hidup dorang sendiri, sama ada mau jadi alim ataupun mau jadi setan. Contoh dia begitulah, mau buat benda-benda yang tidak bagus. So, itu adalah persoalan Socrates. So, maksud Socrates ni sarkastik sikit. Dia mempersoalkan mereka yang mempercayai Tuhan dan juga yang mempunyai agama. Betullah juga apa yang Socrates ini cakap. Tidak semua orang yang beragama ini mempunyai kelakuan yang baik. Dan tidak juga semua orang yang tidak begitu alim pasal agama ini, tidak semuanya berkelakuan jahat pula. So it is right thing lah, benda yang betul juga dia cakap. Masuk akal juga lah kan. Kamu setuju ke tidak? Tidak semestinya orang yang selalu pergi church, dia tahu mana benda yang selalu pergi masjid, yang selalu pergi church, yang selalu sembahyang, tidak semestinya dia tidak akan buat kejahatan. Tapi orang yang jarang pergi church, jarang pergi masjid, jarang beribadat, tidak semestinya pula yang orang yang buat yang tidak melaksanakan perintah agama dan juga Tuhan itu, tidak semestinya akan melakukan apa? Tidak semestinya akan melakukan dosa ataupun perbuatan yang tidak baik, dia bilang Socrates. So means that manusia boleh berfikir tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada campur tangan daripada Tuhan ataupun agama, manusia mampu berfikir dan menentukan mana benda yang betul ataupun tidak lah. Bukan berdasarkan kepada agama ataupun Tuhan semata-mata. Alright? Kamu semua mengantuk kah? Ada yang mengantuk? Ataupun setakat kasih pasang saja, lepas tu cuci kain. Kamu semua, respon dulu.
Are you all okay? Okidoki. Okay, sir. Right, okay saja, sir. Saya harap kamu tidak tertidur lah. Okay? Dan terima kasih juga masih bertahan sampai sekarang. Memang cerita ini bukan apa, saya tidak dapat cerita dengan lebih lanjut lagi ataupun coba mau buat perbandingan enggak apa. Oke, bukan pasal apa, pasal ini sensitif sedikit agama. So saya just share apa yang basic lah. Oke. Berkaitan dengan agama sensitif sedikit, kita kena menjaga kepercayaan orang lain juga. Bukan main hantam saja lah. Oke, main kerja aja orang, main terjun saja. Oke. And jadi saya mau kamu coba kamu berpikir sekejap, kamu tengok bahagian PowerPoint ini. How about the things that already wrong not because of religion? Bagaimana pula dengan perkara-perkara yang memang terbukti bersalah bukan disebabkan oleh agama? Sebagai contoh, mencuri tadi itu. Mencuri bukan, yalah memang betul agama semua menganggap yang benda itu salah, tapi kalau ikut logik pun sebenarnya benda itu salah. Walaupun tidak ada campur tangan daripada agama, memang benda itu salah. Pasal kau ambil hak orang lain. Okay? Dan bolehkah ethics ni wujud without religion? Can ethics exist without religion? Bolehkah etika, panduan undang-undang semua itu wujud tanpa adanya agama? Boleh tak kamu rasa? Can ethics exist without religion? Bolehkah kita buat satu panduan panduan ke undang-undang, peraturan tanpa wujudnya agama? Bolehkah kita buat etika? Can we create ethics without religion? Bolehkah? Ataupun setiap peraturan yang kita buat tu kita kena tunggu ataupun kita kena refer, kita kena rujuk kepada agama. Macam boleh, yes. Actually Matthew, memang boleh. Okay? Ethics bukan semata-matanya berkaitan dengan agama. Kita punya perbuatan ini tidak semestinya berkaitan dengan agama. Okay? Sebagai contoh, ethics inside the toilet. Flush. Okay, flush. Lepas pakai jamban tu kena flush. Itu orang bilang itu bukan sebenarnya tidak ada kaitan pun dengan agama, tapi menggunakan kamu punya common sense lah, kan? Menggunakan kamu punya, orang bilang kamu punya reason, kebolehan berfikir kamu. Okay? Yalah betul lah juga kalau kamu lepas membuang, kamu tidak flush jamban tu, so kamu kasih biar saya begitu, so ia merupakan satu benda yang memalukan lah. Orang lain nampak apa semua tu, ular siapa nih? Contoh dari begitulah. Mana tahu kan bentuk tu macam ular. Oke, contoh saja. Contoh saja. So, itu ada sudah melanggar etika dan tidak begitu lah. Jadi sebenarnya ethics boleh wujud, ethics can exist without religion. Tidak perlu agama, ethics itu boleh wujud sendiri. Oke, boleh wujud dengan sendiri ya. Pasal dalam dunia ini ada benda yang sememangnya sudah betul, ada benda itu yang secara semula jadinya memang sudah salah. Oke, sudah saya terangkan tadi lah. Bukan Muhammad salah, bukan Muhammad salah yang menjaringkan hat-trick. Ada setengah-setengah benda itu memang dia wujud, benda itu memang tidak bagus ataupun salah lah. Okay. Alright, sekarang ini nanti saya mau kamu buat di rumah tutorial nomor 4, how you can describe God, dan juga kamu kena list down the philosophers and the arguments about God existence. So nanti dalam tutorial 4 ini saya akan bagi nota nih sama kamu, okay? Kamu kena jelaskan apa itu Tuhan mengikut pengetahuan kamu. Dan juga kamu kena buat research nanti, kamu kena Google, coba cari di internet, philosophers, pemikir-pemikir yang hebat-hebat dulu-dulu, apa mereka punya hujah berkaitan dengan kewujudan Tuhan. Sebagai contoh, Aristotle dan juga Socrates, ataupun Plato, mereka ada sebut pasal kewujudan Tuhan. Plato, walaupun dia tidak nampak Tuhan itu, tapi dia percaya yang ada satu makhluk yang sangat hebat, sangat berkuasa, yang mencipta semua keadaan yang berlaku di sekeliling manusia. So itu adalah hujah Plato lah. Pasal yang lain lagi saya tidak tahu apa hujah dia, coba kamu cari nanti ya, dia punya arguments. Okay, alright. Itu saja untuk hari ini. So saya buat summarize lagi, saya rumuskan lagi apa yang kita belajar pada hari ini ya. Apa yang kita belajar pada hari ini, kita belajar teori yang ketiga dalam ethics and moral, yaitu supernaturalism. Dan dalam teori yang ketiga supernaturalism ini,
kita telah mempelajari bahawa ethics is based on religion or God willing. Ingat nih dua ayat, religion or God willing. Okay? So teori ini menjelaskan bahawa etika itu dibuat ataupun berpunca daripada kemahuan Tuhan ataupun keinginan Tuhan dan juga berkaitan dengan agama. Okay, so kamu ingatlah bagus-bagus teori yang ketiga, supernaturalism. So setakat ini kita sudah belajar 3 teori. You already learn 3 theories in ethics and moral. Teori yang pertama, cultural relativism. Ethics is based on culture. Okay. Yang kedua, subjectivism. Ethics is based on individual. Okay. Yang ketiga, supernaturalism. Ethics is based on religion or God willing. So sudah 3 teori yang kita belajar lah setakat ini ya. So ini adalah teori-teori ism yang So besok kita akan cover satu lagi teori. Ada 6 teori ya. So kita akan cover satu lagi besok teori yang lebih gila sikit dia punya hujah, dia punya definisi. Okay. Right class. Saya harap kamu boleh paham untuk hari ini. Hari ini senang sikit pasal berkaitan dengan agama. Okay. Jadi lepas ni dia akan ada tough sikit lah pasal kamu akan belajar benda yang bukan lah lepas ni nanti teori. Ini teori orang bilang, general punya teori. Belum nanti kamu masuk yang teori lagi dalam. Okay. Right class, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi ini? Ada yang mau tanya? Tidak, sir. Tidak. Okay. Alright. Kalau tidak, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, jadi sebelum kamu tinggalkan saya bersendirian, okay, sebelum kamu tinggalkan kelas ni, okay, saya just mau beritahu kamu ya.